dan selamat pagi. Okay, jadi untuk sesi hari ini kita akan bertemu lagi untuk pembelajaran sains. Sebelum ni kita dah cover topik kelajuan dan cikgu dah tinggalkan kamu dengan beberapa beberapa soalan, modul. Jadi cikgu minta kamu untuk menjawab lah soalan-soalan dalam modul tu sebab cara menjawab tu cikgu dah ajarkan. Jadi cikgu minta kamu untuk selesaikan soalan-soalan dalam modul tu dan kita akan bincang apabila sekolah dibuka nantilah. Baik. Jadi untuk topik hari ini, cikgu akan share satu video dekat kamu untuk kita lihat dulu sebelum kita pergi kepada topik pada hari ini. Boleh nampak gambar ni? Kita akan tengok apa yang akan berlaku pada makanan ni tempoh masa yang lama. Bila kita tengok kan video ni, untuk tempoh masa, mula-mula dia segar, lepas tu kalau kamu tengok kat situ pun lalat, ada lalat kat situ, yang hitam-hitam kecil-kecil tu, yang gerak-gerak tu, itu adalah lalat. Tapi sebabkan dalam video ni terlalu laju, jadi tak nampak lah lalat tu, seko-seko nampak laju je. Jadi ini adalah dia ada betik kat situ, ada tomato, ada apple, asalnya, dan apa yang berlaku kepada tumbuhan tu. Jadi kalau kita tahu kan apple, tomato semua ni, ini adalah semua adalah makanan kita. Tetapi bila dibiarkan dalam satu tempoh yang lama, itu menyebabkan makanan tu menjadi rosak. Makanan tu menjadi rosak. Jadi untuk hari ni kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Tapi sebelum kita belajar secara mendalam tentang pengawetan makanan, kita nak kena tahu asas dia dulu. Asas dia dulu untuk pengawetan makanan ni lah. Baik. Macam kita belajar dulu dengan dalam tajuk ataupun topik mikroorganisma, kita dah belajar dah sebelum ni. Siapa yang menyebabkan makanan tu rosak? Walaupun kita tak nampak dia, contohlah cikgu tak ada lalat pun, tapi kenapa makanan dia rosak? Contohlah roti kita simpan dalam beg plastik dia kan. Tak ada lalat, tak ada semut. Tapi tiba-tiba makanan tu, roti tu boleh rosak. Tiba-tiba dia boleh ada tumpuk hitam. Apa yang menyebabkan boleh berlaku benda-benda macam ni? Sebab ada benda yang kita tak nampak tapi dia ada. Iaitu adalah mikroorganisma. Bakteria ataupun virus. Sama jugalah macam COVID-19 COVID-19 ni kita tak nampak dia tapi dia ada. Bila dia dah kena dekat kita baru kita boleh nampak kesan dia, batuk-batuk, demam dan sebagainya. Tapi dengan mata kasar kita tak boleh nampak dia. Kita kena guna mikroskop untuk melihat dia lah. Itu ada dekat dalam makmal. Baik. Jadi untuk pengawetan makanan, kita dah belajar dah sebelum ni. Macam mana makanan boleh rosak? Siapa boleh jawab? Macam mana makanan boleh rosak? Apa yang menyebabkan makanan boleh rosak? Daiful. Fahrin. Fahrin. Kenapa Fahrin? Cikgu cakap slow. Kamu tu tak kuatkan kot. Kena kuatkan. Yang lain boleh dengar cikgu okey Boleh. Boleh kan? Farid kena kuatkan. Volume tu kena kuatkan. Okey. Baik. Jadi dah kuatkan dah. Maksudnya speaker kamu tu lah kena kuatkan sikit. Okey. Baik.
Jadi macam mana makanan boleh rosak? Daiful. Daiful dah angkat tangan tu. Macam mana boleh rosak Daiful? Irfan. Irfan, boleh jawab Irfan? Tak boleh. Macam mana makanan boleh rosak? Ada kuman lah. Ada ulat. Okey, ada ulat. Sebenarnya bukan setakat ulat. Bukan setakat ulat. Dia sebenarnya disebabkan oleh bakteria. Okey, bakteria. Bakteria ni yang menyebabkan makanan ni rosak. Okey, bila kita biarkan lama-lama tak ada ulat, tak ada lalat ke apa semua, tak ada. Yang menyebabkan makanan rosak sebenarnya adalah bakteria. Ulat tu dia makan saja. Okey, dia makan saja. Tapi yang sebenarnya yang merosakkannya makanan ni adalah bakteria. Bila bakteria ni kena pada makanan kita, dia boleh menyebabkan makanan tu rosak. Okey. Baik. Yang tu kamu boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada muka surat 136 tak silap cikgu. Okey. 136. Okey. Surat betul 136. Baik. Jadi kita dah tahu dah makanan rosak. Okey. Jadi kita nak tahu pula, okey, kalau makanan ni rosak, apa yang akan jadi dekat makanan tu? Okey. Apa yang akan jadi dekat makanan tu bila dia rosak. Jadi kita nak kena tengok setiap makanan tu dia ada berbeza-beza. Okey. Ada makanan yang dia jadi tukar warna, ada makanan yang berubah rasa, ada makanan yang berubah bau. Jadi yang biasanya kita tahu ada 3 benda yang berlaku. Biasanya berlaku. Yang pertama dia boleh tukar warna, yang kedua dia boleh bau. Okey, bertukar bau, dan yang ketiga adalah rasa dia. Okey, warna, bau dan juga rasa. Sebab itulah sebelum kita nak makan tu, kalau kamu lapar lah tengah-tengah malam kan. Sekarang pula musim COVID ni, malam tak boleh nak keluar beli makanan. Kalau tidak, dulu boleh juga beli burger dekat warung kat bawah tu. Sekarang dah tak boleh nak beli burger sebab pukul 8 dah kena tutup kedai. Jadi lapar kan, lapar tengah malam ni, pergi ada kuih raya. Jadi sebelum kita nak makan kuih raya tu kan, terutamanya makanan-makanan yang dah terdedah apa semua, kita nak tahu makanan tu elok ke tak elok lagi, kita boleh buat testing. Satu daripada bau dia, yang kedua daripada segi warna dia, yang ketiga dari segi rupa dia, dan yang keempat daripada segi rasa dia. Okey. Jadi 4 cara ni adalah cara yang paling mudah lah untuk kita nak kena pasti sama ada makanan tu dah rosak ataupun belum. Okey. Ataupun mak kamu masak tengah hari tadi. Ni bau masak tengah hari tadi. Malam ni mesti boleh makan lagi kan. Jadi kamu nak tahu boleh makan ke tak boleh makan. Jadi kamu kena buatlah yang kita panggil sebagai ujian makanan tu. Yang cikgu cakap tadi, warna, bau, rasa, rupa dia. Baik. Jadi 4 benda yang selalu kita tengoklah untuk makanan. Baik. Kalau kita tengok dekat sayur-sayur, sayur-sayur, apa yang berubah bila dia rosak? Dia pelik. Apa yang pelik? Kan cikgu cakap tadi 4 tadi, apa yang berubah? Bau, ada bau ke? Sayur, kalau rosak? Dia sayur yang rosak, dia kekuningan layu. Dia akan berubah dari segi dia punya rupa dia. Okey. Selalunya sayur-sayur ni jaranglah ada yang berbau, melainkan ada setengah je lah yang bau kan. Ataupun kamu dah simpan lama sangat, memang dia jadi busuk lah. Contoh macam ubi kan, ubi ke kamu biar lama memang dia jadi busuk. Ataupun bawang memang benda-benda tu dia memang secara asalnya dia pun memang dah ada bau. Jadi bila dia rosak, dia bau dia lagi busuk. Tapi selalunya untuk tumbuhan ataupun sayur-sayur dengan buah-buahan,
dia akan berubah dari Warna. segi dia punya rupa. Rupa dia iaitu dia tukar warna kekuningan. Okey. Kehitaman. Ataupun kalau lama sikit dia boleh jadi kehitaman. Pun boleh juga. Okey. Jadi sebab ada juga murid yang kata, cikgu, kalau kalau pisang tu jadi warna kuning dah rosak ke? Pisang tu dia lain, memang warna dia kuning. Pisang, lepas tu betik warna oren. Jadi bila dah lebih daripada tu dia akan terlalu masak lah. Dan dia akan jadi layu. Layu ni boleh dilihat, kita tengok kalau sayur tu warna hijau tu dia dah tak segar dah. Kalau dulu sayur sawi kalau kamu baru beli dia tegak je kan, tapi bila dia dah layu tu dia dah jadi lembik dah. Kemudian layu ni juga boleh dirasa dengan sentuhan. Dengan sentuhan, bila kita sentuh tu, kamu pegang contoh buah kan, kamu pegang buah tu dia dah jadi lembut dah. Contoh buah mangga buah mangga ni bila dia dah rosak tu, kamu pegang dia jadi lembut, dah jadi macam jelly lah. Bila kamu pegang tu dia boleh masuk tangan kamu kat dalam tu. Tu contohlah buah mangga ataupun bukan buah ubi ubi pun sama juga, dia dah jadi lembik dah. Okey, tu maksudnya dia dah layu lah. Sama juga macam carrot carrot ataupun. Jadi itu adalah apa yang kita boleh perhatikan, iaitu dia bertukar warna, dan dia juga jadi layu. Baik. Jadi itu untuk sayur dan juga buah-buahan. Kalau masukkan dekat nasi. Dia bau. Bau. Lagi? Basi. Yelah, nasi basi macam mana? Dia Melekit-melekit. Berlendir. Dia bukan melekit-lekit. Dia kita panggil dia. Sorry. Okey. Jadi kalau dekat nasi kita boleh tengok dia ada bau. Bau dia dah jadi masam dah. busuk. Bila kita bau nasi tu, dia dah bau tak sedap lah. Sepatutnya kalau kita bau nasi tu bau kurang lah bau dia tak adalah bau yang ni. Tapi bila dah kamu simpan dia 2-3 hari, boleh lah nak try, siapa nak try. Saya pernah makan. Pernah makan? Pernah. Lepas tu jadi apa Daiful? Perak. Jadi bau nasi. Jadi sakit perut jadi nasi tu dia jadi lembik. Nasi tu dia jadi lembik. Kemudian kalau kita tengokkan juga apa yang jadi lagi dekat nasi ni, dia akan berlendir dan juga bila dah lama sangat kalau kamu dah biar lama sangat, lebih daripada 3 hari, dia akan mula jadi bertumpuk-tumpuk. Ulat datang lah. Kalau kamu biar nasi tu seharian ni kalau kamu pakai rice cooker kan, yang bukan masak dekat dapur periuk dapur tu, kamu pakai rice cooker yang dapur elektrik tu, tekan tap je kan. Senang je tu. Selalunya dalam tempoh 1 hari. Dalam tempoh 1 hari kamu dah boleh rasa dah. Nasi dekat bahagian bawah tu dia dah jadi lembik. Nasi dekat bahagian atas tu dia masih keras lagi, dia masih elok lagi, tapi dekat bawah tu dia dah mula menjadi lembik. Jadi itu dah tanda-tanda nasi tu dah basi. Ada yang murid tanya, cikgu kalau macam tu ambil yang atas lah, yang bawah tu kita buang, yang atas tu kita makan. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia dah tercampur-campur. Bagus Sifan. Sebab dia dah campur-campur dah yang baik dengan yang tak elok kan. Takut-takut nanti kita termakan yang tak elok. Jadi kita terpaksa buang lah. Sebab tu lah kalau nasi tu kamu dah masak, katakanlah nak contohlah cikgu masak malam, esok nak buat nasi goreng. Jadi nasi tu perlu disimpan di tempat yang elok lah. Kalau nak pakai esok. Ataupun kamu nak buat nasi tu dalam peti sejuk. Boleh melihara nasi tu daripada rosak. Kemudian dia dah sampai teruk, dia akan jadi berlendir.
Okey, kalau kamu buka masa tu pun ya Allah, dia dah bau dia tu, memang tak lalu dah nak makan nasi lepas tu. Kamu nak pakai periuk tu pun dah tak lalu dah. Okey. Sebab bau dia tu akan melekat dalam periuk kamu tu. Okey. Jadi sebab itulah pastikan kamu jaga makanan kamu. Kalau tidak kamu nak makan pun teringat lagi. Cuba bayangkan kamu simpan nasi dalam periuk tu seminggu, lepas tu dah datang berulat lah apa semua dalam tu, kamu rasa nak makan lagi tak guna periuk tu? Tak nak. Dah tak nak dah. Rasa macam nak makan pun rasa geli kan. Okay. Jadi tolong jaga kebersihan. Baik, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ni dekat roti dan kek. Roti dan kek, kalau apa yang akan berlaku dekat roti dan kek ni? Hitam. Okey, kita akan nampak tompok-tompok hijau ataupun tompok-tompok hitam. Okey, jadi kalau dekat roti dan kek, kita boleh lihat perubahan dari segi rupa dia. Okey, dia tak jadi berlendir sebab dia Roti. roti kering roti dan biskut. Ni tu utamanya ni biskut raya ni. Okey, biskut raya. Raya pun dah nak habis dah ni. Okey, dah mula dah rosak-rosak dah. Okey, terutamanya yang selalunya yang paling cepat rosak adalah bahulu. Jadi tolong makan cepat-cepat bahulu tu kalau masih ada lah bahulu tu dia antara yang cepat rosak, kemudian barulah cookies, kuih samprit. Kemudian barulah datang maruku. Jadi tolong habiskan bahulu. Kalau tidak nanti dia jadi hitam-hitam, dah tak boleh makan dah. Okey. Jadi kerosakan pada roti, kek ataupun biskut ni, dia mempunyai tompok kehitaman ataupun hijauan, bergantunglah pada roti itu. Okey. Roti ataupun kek. Jadi dia boleh jadi hitaman ataupun kehijauan, boleh je. Tapi dalam buku teks kamu dia tulis tompok kehitaman. Tompok. Tompok kehitaman. Okey, macam kita tahu sebelum ni yang tompok-tompok ni sebenarnya daripada fungi. Okey, fungi. Masa kita belajar mikroorganisma itu. Okey. Baik. Baik, sebenarnya daging ayam, kamu suka makan daging ayam kan? Macam mana kita nak tahu ayam tu dah rosak ke belum? Tahu kuning, ada kuning-kuning. Dia ada bau lagi, dia ada lendir, kekuningan tu kuning-kuning lagi. Tidak berkokok. Tidak berkokok, memanglah ayam ni mana boleh berkokok. Kalau ayam ni berkokok, habislah lari semua orang. Bang. Okey. Baik, jadi kalau kita tengok daging dia tu dah jadi hitam. Jadi kalau kamu biasa makan ayam, contohlah kamu potong ayam ni ataupun kamu cubit ayam ni, kamu nampak dia dah jadi hitam. Okey, tu maksudnya daging tu dah rosak dah. Okey, jangan makan pula daging yang hitam tu. Kata, ni sedap ni. Itu dah rosak Kamu kena ingat yang hitam tu dekat dalam daging, bukan dekat kulit tu. Kulit tu kadang-kadang dia goreng masak lebih dia jadi dia jadi hitam hangit tu hitam hangit lain. Ni hitam dalam daging. Itu menunjukkan ayam tu dah rosak. Dan ini pun ini kamu kena ingat kalau kamu pergi makan KFC ke, McDonald ke ataupun Texas Chicken ke kan. Okey, kalau kamu dapat ayam yang lama ni, kamu boleh pergi dekat kaunter dia, janganlah marah-marah pergi bagi tahu kat dia, saya dapat ayam yang lama, saya nak tukar ayam yang lebih elok. Jadi itu hak kita sebagai pengguna untuk dapat ayam yang elok. Jadi bila kamu dapat ayam tu jangan terus makan, kamu koyakkan dulu isi dia, tengok sama ada ayam tu elok lagi ke ataupun dah tak elok. Okey, tapi tak perlu nak bising-bising marah-marah pula cik dekat kaunter tu. Akak dekat kaunter tu kata, ni apa ni, saya dapat ayam tak elok ni apa semua kan. Pergi cakap elok-elok. Kata saya dapat ayam tak elok ni, saya dapat ayam lama, saya nak tukar ayam yang elok, nanti dia orang pun akan layan kita.
Dia macam ni je, kalau kita cakap elok-elok, orang pun senang nak tolong kita. Tapi kalau kita ni marah-marah, dia pun malas nak layan kita. Okay, silap-silap dia tukar ayam, dia ludah kat kita. Okay, mana kita tahu? Jadi itu contoh lah, ini contoh, bukan berlaku pun. Tapi kalau berlaku ayam kamu dapat tak elok, tolong bagi tahu. Okay, baik kita dekat akak dekat kaunter tu ke, dan dia akan tukarlah ayam yang lebih baik. Tu dekat KFC ataupun McDonald ataupun Texas Chicken lah. Tapi kalau dekat kedai warung kedai warung tu, kita boleh lah bagi tahu kat dia. Tapi dia atas budi bicara dia lah dia nak bagi ke tak. Dia tengok kau ni dah makan sampai tulang dah ni, baru nampak ayam tu tak elok, dia pun susah nak bagilah. Sebab itulah selalunya kalau kita nak makan tu, kita koyak dulu nak tengok ayam dia tu ayam baru ke ataupun ayam lama. Kalau dia tak nak tukar kat kita kan, jadi kita tak makan lah kat kedai tu lepas tu. Okay, sebab kita tahu dia pakai ayam yang tak elok, ayam dah lama dah. Okay, mungkin dia nak murah, memanglah murah kedai tu, tapi dia ayam yang tak elok. Okay, kalau kita makan tu jadi tak elok lah untuk kita. Okay, mungkin kita boleh dapat sakit perut nanti. Baik, tu daging dia bertukar kehitaman. Kemudian kalau ayam tu terutamanya ayam yang mentah lagi, boleh ada lendir. Dia jadi kuning-kuning lah kat sini, nampak kat sini kan. Ni dah jadi kekuningan, dia menyebabkan bau busuk dan juga berlendir. Okay. Baik, kalau ikan, ikan macam mana kita nak tahu ikan tu dah rosak ke belum? Dia bau. Bau? Semua ikan ada bau, Ifan. Mata dia merah. Mata dia merah. Okey, lagi? Merah. Insang dia merah kemerahan. Insang dia kemerahan. Lembik-lembik. Okey. Perut dia lembek-lembek. Baik, macam mana kamu kena faham sama ada ikan tu rosak ataupun tak segar. Dia ada dua. Ikan tak segar dengan ikan yang rosak. Baik. Kulit. Okey, ikan yang tak segar Hitam. kita boleh makan. Okey, kita boleh makan tapi tak berapa nak sedap lah. Okey. Tapi ikan yang rosak tak boleh makan langsung. Okey, memang tak boleh makan sebab kalau kamu makan akan datang sakit perut. Okey. Jadi kena faham beza antara ikan tidak segar dengan ikan yang rosak. Cikgu bagi tahu dulu ikan yang rosak. Okey, bila ikan yang rosak ni kita pegang dia tu, dia dah jadi dah hancur dah. Dah hancur dah dia punya ni. Berubah tekstur. Maksudnya bila kita pegang tu dia dah isi dia tu dah tak melekat dah. Isi dia tu dah hancur-hancur dah. Okey, itu yang berlaku pada ikan yang dah busuk. Kita panggil ikan busuk lah ataupun ikan rosak. Okey. Kemudian dia ada bau busuk. Okey. Kalau setakat bau ikan tu okey lagi. Bau lagi kuat. Dia bau yang sangat kuat, bau busuk gila punya. Okey, itu maksudnya tanda-tanda ikan tu dah rosak. Macam kawan kamu kata mata dia dah merah, insang dia hitam, itu menunjukkan ikan tak segar. Kalau kamu biasa tolong mak kamu pergi nak pilih ikan, jangan ambil ikan yang mata dia warna merah. Kalau ikan tu mata dia warna merah, maksudnya ikan tu dah lama. Okey. Tapi dia boleh tak makan lagi? Boleh dimakan lagi. Tapi dia dah tak segar lah, tak sedap. Kalau kamu masak pun dia tak ada manis dia tu. Okey, tak ada sedap ni ikan tu. Dia macam hampas je kamu makan. Okey, tapi boleh dimakan lah. Kalau dah tak ada sangat, pergi pasar dah lah pergi lewat kan. Siapa suruh bangun lewat? Sebab tu lah kita kena pergi pasar awal-awal pagi supaya kita dapat ikan yang fresh, ikan yang segar. Kalau mata dia merah, tu tandanya ikan tu tak segar. Kemudian kalau kamu buka dia punya insang ni kamu buka insang dia ni, kalau dekat sekolah cikgu boleh tunjuk. Ni kamu buka dia punya insang ni, kamu selak dia punya insang ni. Okey, buka tu. Okey, sebab tu kadang-kadang kalau nak beli ikan kamu tengok ada orang yang dia buat apa ni kan, belik-belik ikan ni untuk dia tengok ikan tu sama ada segar ke tak, dia akan tengok insang ni. Kalau insang tu masih merah, okey, maksudnya ikan tu segar. Tapi kalau insang tu dah warna hitam, maksudnya ikan tu dah agak lama lah. Dah agak lama.
Jadi kita nak kena tahu bila kita beli ikan yang dah lama ni, okay, boleh nak makan tapi nak kena cepat-cepat masak. Okay, tak boleh nak simpan lama dah ikan tu. So apa, kalau nak beli untuk minggu depan nak masak, baik tak payah beli lah ikan tu. Okay, tunggu nanti je. Baik. Tapi kalau Susu. ya. Ada Susu. soalan ya? Tak ada. Okay, kalau susu pula, macam mana nak tahu susu tu rosak ke tak? Dia Minum. keras. Bau. Bau, keras lagi? Tak sedap. Tak sedap. Blended. Tak sedap. Semua benda tak sedap kau ni Irfan. Blended. Apa dia? Betul-betul. Berketul-ketul. Keras tadi pula Okey, baik. Jadi yang pertama sekali dia berubah tekstur dia. Kalau lah susu yang kamu beli tu biasanya dia senang je kan bila kita tuang. Bila dia apa? Dia dah rosak ni dia akan jadi sedikit pekat. Kalau kita pegang dia tu dia dah jadi macam pejal sikit pejal sikit. Kemudian dia dah mula bau busuk. Susu masam bau masam susu tu. Okey. Dah sampai teruk sangat dia akan jadi bau busuk dah. Okey. Kemudian bila kamu rasa dia dia akan berasa masam. Okey. Mungkin selalu kita minum susu tu manis, okey, ataupun apa, kalau tak manis pun rasa tawar lah itu asal susu dia tawar, tapi bila orang dah letak dengan gula dia manis lah. Ada ulat-ulat. Tapi bila dia dah busuk ataupun dah basi, susu basi, dia akan jadi masam. Okay. Dan kadang-kadang kita pun boleh bau masam ni bau masam susu masam. Kemudian apa lagi yang akan berlaku adalah berbuih dan berketul-ketul. Okey, berbuih berketul-ketul macam kawan kamu cakap tadi lah. Okey, dia dah jadi keras dah susu tu. Baik, jadi ini adalah ciri-ciri kerosakan pada susu. Sebab itulah bila kamu dapat, contohlah siapa yang dapat RMT siapa yang dapat program susu tu, bila kamu nak minum susu, selalunya cikgu akan bagi tahu kamu kena bau dulu. Okey, sebab takut susu yang kamu dapat tu susu lama ataupun susu tu dia dah orang kata dah tercemar. Jadi nak mengelakkan kamu sakit perut. Okey. Sebab iyalah kadang-kadang kita simpan dalam kotak kan, kadang-kadang tikus gigit. Mana nak tahu? Mana nak tahu tikus gigit ke apa ke. Jadi sebab itulah kita mula-mula sekali kita kena bau susu tu. Bau masam ke tak? Okey, kemudian sebelum minum susu, ambil dulu rasa dekat ujung lidah. Rasa dulu sikit lidah. So nak tahu apa masam ke tak. Okey, kalau dah rasa kat ujung lidah okey, tak ada masalah, barulah kita boleh minum susu tu semua sekali. Janganlah pergi ambil dapat je susu terus satu gelas tu habiskan semua. Kan? Sekali minum satu teguk je habis semua. Okey. Nampak sangat kat situ gelojoh dan tak sopan. Jadi sebab tu bila kita nak minum susu, kita bau dulu. Ni apa-apa makanan pun sama je makanan pun. Kita nak kena bau dulu, nak kena rasa dulu sikit, lepas tu barulah kita boleh makan dia. Kalau tidak nanti kita akan berisiko untuk mendapat cirit-birit lah. Cirit-birit tu okey lagi. Kalau dah sampai keracunan makanan yang teruk sangat cikgu pernah kena keracunan makanan yang sangat teruk sampai kena masuk dekat dalam ward. Kena masuk dalam ward, kena cucuk tambah air. Itu keracunan makanan yang terlalu teruk lah. Dan sampai satu tahap kalau kamu tak dirawat kalau kamu lambat dirawat, kamu boleh meninggal lah. Boleh menyebabkan kematian disebabkan oleh makan. Sila ke bubur sekarang. Apa dia? Lepas tu kena pula zaman sekarang ni musim COVID pula kan. Musim COVID ni doktor pun tak ada masa nak layan kamu ni sakit perut. Okey. Doktor tengok alah ni sakit perut ni. Okey, daripada nak selamatkan orang yang sakit perut, baik dia selamatkan orang COVID. Okey. Jadi
tolonglah makanan-makanan raya kamu tu, kek-kek yang mana yang lama tu, tolong jangan makan. Sebab takut nanti kamu sakit perut. Jadi musim Covid ni nak dapat rawatan pun susah. Jadi takut-takut berlaku yang kejadian yang tidak inilah pada kamu. Kalau takat cirit-birit tu tak apa lagi lah. Duduk berak je satu hari. Itu okey. Tapi bila dah sampai kamu lembik, tak boleh makan semua tu, tu Payah tutup. dah sangat bahaya. Tutup. Mau lah, tak payah tutup. Mau kan. Baik. Seterusnya. Seterusnya. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Betul ni tak ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, cikgu ada soalan. Baik. Soalan cikgu, macam mana kita nak tahu telur tu elok ke tak elok lagi? Dia bau kuat. Bau kuat lagi? Jangan. Pecah sendiri. Pecah Pecah sendiri. Lagi? Macam mana dia boleh pecah sendiri? Dia bau terlampau kuat. Selalunya Satu kalau ketuk keluar nanti dia punya telur tu hitam. Bagus. Jadi telur ni selalunya dia elok dalam tempoh 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu tu elok lagi lah. Lebih daripada 2 minggu tu kamu kena hati-hati. Dah beli, telur ni dah lama dah beli ni. Bila beli? Bulan lepas. Kalau bulan lepas tu kena hati-hati. Takut telur kamu tu dah busuk. Ada setengah telur tu memanglah kamu ambil tu dah bau dah busuk dia tu. Tapi ada setengah tu dia tak bau tau. Dia tak bau. Bila kamu pecahkan baulah, ya Allahu Akbar, dah busuk dah telur ni. Jadi kalau kamu pernah kena telur busuk, memang tahu dia punya busuk tu, astagfirullahalazim. Memang rasa macam nak muntah. Mati. Jadi selalunya telur ni kalau kita basuh dia, dia dah meletup tu, maksudnya telur tu dah busuk lah tu. Kadang-kadang kita dah sebab tu lah telur ni sebelum kita nak masak, kamu nak buat telur goreng ke, ada jenam lah kan, takkanlah nak buat telur goreng pun nak suruh mak lagi, dah boleh buat sendiri dah. Jadi kamu ambil telur tu, kamu basuh dulu. Yang pertama kita nak buang kekotoran pada telur tu, kan. Tahu tak telur ni datang daripada mana? Kilang. Memanglah daripada kilang. Tempat asalnya tu dia dekat bontot ayam tu. Jadi dia berkongsi sekali dengan najis ayam tu. Berhampiran dengan bontot ayam tu. Ada najis ayam, takut-takut. Cuba bayangkan kamu pecahkan telur, lepas tu dah lah tak pandai masak kan. Lepas tu pecah telur, kulit telur termasuk dalam kamu punya telur tu sekali. Dan kulit telur pun ada najis ayam. Habis kamu makan najis ayam sekali dalam tu. Sebab itulah kita kena basuh dululah. Tapi tak payahlah nak ambil sabun pula. Nanti ambil sabun pergi tonyo-tonyo pula telur tu. Tak payahlah, kita basuh dengan air saja. Basuh dengan air. Kemudian satu itu untuk mengelakkan daripada kita terkena telur busuk lah. Kemudian pecahkan dalam mangkuk, barulah kita nak goreng ataupun seterusnya. Sebab ada orang dia terus pecahkan telur, kononnya handal lah, jadi macam chef lah kan, selalu duduk tengok YouTube orang masak-masak lah apa semua. Dia ingat dia jadi chef. Dia masuk-masuk telur, sekali telur tu busuk. Dah rugilah dia punya bahan mentah dia. Baik, jadi tolong pastikan kamu pecahkan telur dalam mangkuk dulu, pecah satu-satu. Kalau tak nanti rugilah kamu. Boleh Jadi itu adalah kerosakan pada telur. Jadi selepas ni cikgu akan hantar dekat kamu satu Google Form untuk kamu jawab berkaitan dengan kerosakan makanan. Bukan kerosakan telur, kerosakan makanan. Daripada sayur, telur, ikan, ayam,
Kambing. Daging-daging lah jadi itu adalah untuk keroksakan. Yang minggu lepas cikgu suruh buat jeruk, dah siap belum jeruk kamu? Saya tak buat. Mangga. Alah, balik ada. Tak dapat PKP tu. PKP pun boleh juga cari Tak pergi kedai. mangga. Tak pergi kedai. Tak boleh pergi kedai. Budak-budak tak pergi kedai. Budak-budak pergi kedai. Mintalah mak ayah kamu ke abang kamu ke pergi kedai. Kerja. Bapak kerja. Okey. Main pulsa boleh apa ni? Okey. Siapa yang mak ayah dia tu boleh tolong pergi kedai. Okey, tolong ada 1 minggu lagi cikgu bagi satu last chance. Okay, untuk kamu buat jeruk mangga kamu. Boleh gunakan sama ada air gula ataupun gunakan air garam. Nak sedap sikit pakai air garam lah. Pakai air garam dengan cuka. Masak kat situ dan kamu boleh buat jeruk mangga kamu sendiri. Tak payah nak beli dekat traffic light. Sebab traffic light tu cikgu pernah kawan cikgu lah beli. Kan? Tak sedap pun. Sebab dia buat tu jeruk tu tak sempat jeruk lagi. Okay? Dia baru je letak dalam tu. Mungkin pagi tu baru dia buat dia punya jeruk tu. Okay? Jadi tak sedap. Jadi kalau kamu buat sendiri tu lebih sedap. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu akan tamatkan sesi kali ini. Kita akan jumpa minggu depan. Minggu depan cuti sekolah kan? Cuti. Okay. Minggu depan cuti sekolah. Sempatlah nak buat jeruk tu. Kan? Okay. Tak tanam pokok mangga lagi cikgu. Okay. Anas boleh buat jeruk Anas. Comel lah Anas pakai headphone besar tu. Tengok Anas, tengok dia dah tutup dah kamera dia. Okay, baik. Jadi InsyaAllah cikgu akan jumpa dengan kamu selepas cuti sekolah. Okay, dan kita akan masuk tentang pengawetan makanan dan cikgu harap kamu boleh buat untuk jeruk mangga. Okay. Jeruk mangga. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, zakat. Bye bye.